Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. InsyaAllah saya akan menyambung pada dua bab, iaitu pada bab pada menyatakan ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berguraunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Syama'ilun Nabi, Syama'ilul Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kitab ini dikarang oleh Abu Isa, Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah. Jadi muslimin dan muslimat, dalam masa yang sedikit ini kita akan membaca beberapa hadis tentang ketawa Rasulullah dan gurauan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hadis yang ke-227, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah bin Mughirah an Abdullah bin Al-Harith bin Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, aku tidak pernah melihat orang yang terlebih banyak senyumannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan pada kita muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak tersenyum. Nak menunjukkan juga pada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang mudah didekati. Mudah didekati, seorang yang bersikap tawaduk, merendah diri, senang pergaulan dengan manusia. Walaupun Nabi SAW seorang pemimpin yang agung, tapi Nabi ni paling banyak senyuman Nabi. Itu dia. Sebab kita pun dah faham kan. Dalam hadis yang lain Nabi kata senyum itu satu sedekah. Jadi Nabi menunjukkan perkara, Nabi amalkan perkara tersebut, kita pun kena contohilah. Sentiasa senyumlah muslimin dan muslimat. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis yang ke 200 minta maaf terskip pula. Hadis yang ke 228. Haddatsana Ahmad bin Khalid Al-Khalal. Qala haddatsana Yahya bin Ishaq As-Sailahani. Qala haddatsana Laits bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib an Abdullah bin Al-Harith qala ma kana dhahiku Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Yang bermaksud tiadalah ketawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan hanyalah senyuman. Maknanya Nabi ini tidak ketawa berdekah-dekah. Tetapi Nabi banyakkan senyuman. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita ni ketawa ialah boleh tahan, masya-Allah. Cubalah kita transferkan ketawa kita kepada senyuman yang manis. Ini menyebabkan orang melihat jadi senang dengan kita, jadi mudah dengan kita. Lebih lagi kalau kita ni seorang pendakwa, seorang orang kata public figure, maka bila banyakkan senyuman, insya-Allah orang mudah dekati kita. Hadis yang ke-229.
haddatsana Abu Ammar Al-Husain bin Huraith qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Al-A'masyu 'anil Ma'rur bin Suwaid an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Kata Nabi, aku tahu siapakah orang yang awal-awal akan masuk syurga. Nabi kata aku tahu siapa yang mula-mula akan masuk syurga. Siapa akan masuk syurga ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat? Yang mula-mula sekali akan masuk syurga tak lain tak bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhara rajulin yakhruju minan nar. Dan aku tahu Nabi kata siapakah orang yang terakhir keluar dari neraka Allah. Itu dia. Yu'ti birajulin yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan dipanggillah laki-laki ini, fayuqal i'radu alaihi sigar dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha. Itu dia. Maka pada masa itu bila laki-laki itu datang saja, diperintahkan datang kepada Allah untuk dihisap, maka pada saat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan menampakkan dosa-dosa kecil orang ini, laki-laki ini. Dan pada waktu yang sama disembunyikan yang kata dosa-dosa besarnya. Fayuqalu lahu amilta yauma kadza wa kadza. Dan dikatakan pada laki-laki itu, pada hari itu, mana ni tengah pun kata tengah di judge lah, dihakimi kan. Pada hari ini kata malaikat, pada hari ni mengikut laporan ni, pada hari sekian-sekian engkau buat dosa ni, kau buat dosa tu, kau buat dosa ni. Jadi apa pengakuan kau? Macam dekat mahkamah lah. Jadi kata pada hadis ni Nabi kata wa huwa muqirrun la yunkiru. Laki-laki tersebut dia mengaku dan dia tak ingkar. Dia tidak lawan lah, kata sungguh memang aku buat sungguh lah. Aku buat sungguh. Wa huwa mushfiqun min kibariha. Dia kata apa? Yang dia amat bimbang ni, dia kata muslimin dan muslimat ialah dosa besar dia. Sebab pada masa malaikat dia kata kau buat dosa ni, kau mengaku macam mana? Yang malaikat kata dosa ni ialah dosa kecil. Maka dia ngakulah dia buat semua dosa ni. Yang dia tengah bimbang sangat-sangat ni, takut dosa besar dia. Dia ada buat dosa besar kan? Dia buat dosa besar. Tu dia. Jadi kata Nabi, pada masa itu, fayuqal u'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah. Tu dia, muslimin dan muslimat. Apa maksudnya? Maka digantikan, datanglah perintah Allah kepada malaikat, gantikan setiap perbuatan buruk dia yang dilakukan itu dengan kebaikan. Tu dia. Kemudian dia kata apa? Dia kata, laki-laki ni kata, fayaqul innali dhunuban ma araha hahuna. Sesungguhnya aku ni ada dosa. Dia kata aku ni ada dosa-dosa lah, tapi aku tak nampak mana dosa aku tu. Yelah, patut dah dibentang tu, yang nampak dosa kecil. Tapi dosa besar ni mana pergi? Maka muslimin dan muslimat, pasal apa? Sebab Allah dah suruh malaikat gantikan dengan kebaikan. Bila saja Nabi dok cerita macam tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat, kata sahabat yang merawikan Abu Zar ni kata, falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Masa Nabi dok cerita pasal keadaan lelaki-lelaki ni yang diampunkan oleh Allah Taala ni, Nabi cerita dalam keadaan Nabi senyum sampai Nabi nampak gigi gerham Nabi. Senyum sungguh Nabi. Nabi seronok cerita ni. Pasal apa? Pasal nak menunjukkan kelebihan. Sebenarnya orang ini telah bertaubat kepada Allah. Mana berdasarkan hadis ini nak menunjukkan kelebihan orang yang bertaubat pada Allah. Rahmat Allah bagi orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maknanya dosa besar mereka disembunyikan di akhirat. Dan Allah suruh malaikat gantikan dosa besar itu dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
maka bertaubatlah kita. Nabi cerita kisah ni, Nabi senyum sampai nampak gigi gerham Nabi. Nabi cukup seronok kalau umat Nabi ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hadis yang ke-230. Minta maaf kita express sikit pasal ialah masa singkat. Ramai ustaz nak bentang ni. Kita rengkah-rengkah lah. Nanti kalau ada siri lain kita cerita panjang sikit. 230, hadis yang ke-230. Baik, saya skip lah. Baik. An Jarir bin Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundzun aslamtu wala ra'ani ila dhahika. Yang bermaksud Jarir bin Abdullah menyatakan Rasulullah tak pernah melarang aku ziarah Nabi semenjak aku masuk Islam. Baginda tak melihat aku, melainkan baginda akan dhahika, ketawa. Dhahika ni bil makna tabassam, senyum. Bukan kata ketawa tu, tak. Mana tabassam. Baik, tengok pada hadis yang ke-231. Hadis yang sama juga. An Jarir radhiyallahu anhu qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ra'ani mundzun aslamtu illa tabassam. Ni kita sebut tadi. Maknanya hadis yang ke-231 sama dengan 230, cuma disebut perkataan tabassam, Nabi tersenyum pada aku. Itulah kita mengaji hadis ni tuan-tuan, ada hadis yang dia mentafsirkan hadis yang lain. Jadi hadis yang ini 231 dia mentafsirkan hadis yang ke-230 yang gunakan perkataan dhahika. Dhahika ni ketawa maksud dia. Tapi sebenarnya yang dikatakan ketawa pada Nabi itu bukan ketawa macam kita ni, tapi ialah tabassam, Nabi senyum. Bila Nabi tengok Jarir, Nabi senyum. Tu Nabi seronok lah. Nabi tak larang. Kalau sahabat Nabi ni nak ziarah, Nabi tak larang. Bahkan Nabi senyum. Macam itulah kita tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Orang datang ziarah kita, jangan larang lah. Marilah senyum. Tu dia, insyaAllah. Dapat pahala sunnah, dapat berkat, macam-macam, insyaAllah. Baik. Hadis yang ke-232. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arafu akhir ahli nar khurujan rajulun yakhruju minha zahfan. Ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata aku kenal lah, aku tahu siapa yang ahli neraka yang paling last kali keluar. Ini la'arifu akhira ahli nar khurujan. Ni saya terjemah saya sendirilah sebab takut tak sempat nak baca terjemahan dia. Baik, Nabi kata aku tahu siapa yang akan last kali keluar dari neraka. Rajulun yakhruju minha zahfan. Laki-laki ni keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Zahfan ni merangkak. Yalah. Allahu akbar tuan-tuan, keluar dari neraka. Maknanya dia ni dekat dunia di Islam, dia beriman lah kot. Tapi masalahnya dia derhaka pada Allah. Jadi masuk neraka dululah. Masuk neraka ni tuan-tuan, yalah kena bakar, masya-Allah. Kita ni yalah last kali dia akan keluar juga dari neraka tu. Dia orang yang terakhir keluar neraka. Akan masuk syurga juga. Tapi muslimin dan muslimat nak kata sini, kita tak nak masuk neraka langsung, tak nak. Jangan kata, tak apalah masuk neraka sekejap. Jangan tuan-tuan, Masya Allah. Neraka ni na'uzubillah lah, takut. Janganlah. Jadi kita nak terus masuk syurga. Tak nak masuk neraka dulu. Jadi Nabi cerita, Nabi tahu siapa orang yang Nabi kata ni, orang ni, dia last kali keluar dari neraka. Last kali. Dan dia keluar dari neraka tu merangkak-rangkak. Dikatakan padanya, intalik fadkhulil jannah. Tu dia. Sekarang pergi. Masuklah ke syurga. Qala fayadhhabu liyadkhulal jannah. Masuk syurga. Fayajidun nas qad akhadhul manazil. Bila saja dia masuk syurga, maka dia dapati semua orang ahli syurga dah ada rumah masing-masing di syurga. Tu dia. Kira kata macam dah penuh lah kot. Boleh kata gitulah nak kata. Nak kata apa, semua dah ada rumah masing-masing.
Jadi dok cari rumah kosong tak ada lah. Bukan gitulah kot nak katanya. Maka dia fayarji'u, maka dia kembali balik, fayaqul, dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan aku, qad akhadhan nas al-manazil, aku dapati manusia dah ada rumah masing-masing. Fayaqal lahu atazkuru zaman alladhi kunta fihi. Tu dia. Bila saja dia kata aku dah masuk syurga, aku tengok semua dah ada rumah masing-masing. Maka masing-masing dah ada rumah sendiri. Jadi macam mana ya Allah? Maka Allah kata dia, tidakkah kau ingat masa kau dekat di dunia dahulu kan? Dekat dunia dahulu kan kau ada terfikir rumah kediaman kau kan? Kau nak macam mana? Betul tidak? Allah kata gitu. Dia kata na'am, ya. Qala fayuqal. Jadi Allah kata ke dia, tamanna. Maka bayangkan balik yang kau nak dekat dunia dahulu tu macam mana. Nak rumah macam mana, nak kediaman macam mana. Bayangkan balik. Maka fayatamanna, maka orang tu bayangkan. Fayaqalu lahu fa inna lakal ladzi tamanniyat wa asyarah ad'afid dunya. Tu dia. Apa yang berlaku muslimin dan muslimat bila dia duk bayangkan yang dia nak sangat tu, rumah yang dia nak sangat dekat dunia tu, bila dia bayangkan di syurga, maka pada saat itu kata Allah bagi padanya rumah yang dibayangkan itu, yang diidamkan itu 10 kali ganda lebih hebat lagi yang dibayangkan itu. Masya Allah tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bayangkanlah tuan-tuan, kita kat dunia ni bayang rumah macam-macam, nak rumah besar, tara begitu, tara ni lah. Tapi bila di syurga tu kita bayang hari ni, Allah bagi nah. Tapi 10 kali ganda lebih hebat daripada itu. Masya Allah. Itu dia. Qala fayaqul taskharu bi wa antal malik. Baik. Dia berkata, adakah engkau, ya Allah, engkau bergurau dengan aku? Sedangkan engkau ini Tuhan yang memiliki. Tu dia. Macam tak percayalah. Dia tak percaya. Mana dia tak percaya Allah bagi macam tu? Dia tak percaya. Allah ni bergurau ke? Pada Allah Ta'ala ni Tuhan yang memiliki segala-galanya. Allah ni bergurau ke dengan aku ni? Dia tak percaya benda tu. Dia tak percaya tuan-tuan. Cannot believe lah. Gitu. Jadi kata sahabat, falaqad ra'aitu Rasulullah SAW dhahika hatta badat nawajidhuhu. Masa Nabi dok cerita ni macam mana orang tu punya gembira, tak percaya sampai kata gitu ke Allah. Nabi cerita, Nabi senyum. Sampailah Nabi, orang kata, nampaklah gigi gerham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketawa senyum, ketawa yang sedikit, tapi sampai nampak gigi gerham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-233. Baik, an Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan utiya bidabbatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikab. Ini cerita pasal naik kenderaan lah tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Sayyidina Ali ni, Sayyidina Ali ni datang padanya kenderaan, binatang kuda lah kot. Datang kenderaan dia. Bila Sayyidina Ali naik kenderaan ini, Sayyidina Ali buat apa? Qala bismillah. Dia baca bismillah. Itu first. Sayyidina Ali naik, Nabi baca bismillah. Kemudian falamma stawa ala zahri, bila dah duduk atas kuda tu, Sayyidina Ali baca apa? Alhamdulillah. Itu dia. Summa qala, kemudian nak berjalan, Sayyidina Ali baca apa? Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kenderaan. Okey. Kemudian summa qala, kemudian Sayyidina Ali baca apa? Alhamdulillah salasan. Sayyidina Ali baca Alhamdulillah 30 kali. Allahu Akbar salasan. Allahu Akbar takbir 30 kali. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kemudian Sayyidina Ali baca apa? Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Thumma dhahika. Lepas dah baca semua tu, Sayyidina Ali pun ketawa. Ketawa macam, yelah ketawa biasalah. Senyum. Tu dia. Jadi,
sahabat ni tanya Sayyidina Ali, min ayyi syai'in dhahikat ya Amirul Mukminin, apa hal kau ketawa ni? Wahai Amirul Mukminin, tiba-tiba ketawa pula. Dah baca semua tu cantik, baca doa, ketawa pula, apa hal ni? Dia kata, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a kama sana'tu summa dhahika. Tu dia. Aku ketawa pasal apa? Aku ikut Nabi. Aku ikut Nabi. Aku baca tadi, start baca bismillah, nak naik baca bismillah, dah duduk baca alhamdulillah, lepas tu baca subhanallazi sakhara lana, lepas tu baca apa? Baca alhamdulillah 30 kali, Allah akbar 30 kali, kemudian baca apa? Minta Allah ampunkan dosa aku, Rabbi fili tadi. Aku buat tadi semua tu, aku last kali aku ketawa tu, senyum itu, sebab Nabi buat macam tu. Nabi buat macam tu, dia kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila Nabi buat macam tu, kata Sayyidina Ali, aku tanya juga Nabi. Fakultu min ayyi syai'in dhahikat ya Rasulullah, pasal apa ketawa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbaka la ya'jabu min 'abdihi idza qala rabbi firli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghairak. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kenapa Nabi ketawa? Sebab Nabi kata Allah Ta'ala kagum pada hambanya. Bila hambanya berkata, Rabbi firli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghairuka. Baca tuan-tuan. Rabbi firli dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba ghairuka. Ya Allah, ya Tuanku, ampunlah dosaku. Sungguhnya tiada yang mengampuni dosa melainkanmu. Bila kita baca yang ni, Allah kagum dengan kita. Pasal itu Nabi senyum ketawa. Seronok Nabi SAW. Baik. Hadis yang ke-234. Baik. Muslimin dan muslimat. Minta maaf lah masa tak Allah. Dah lebih dah masa ni. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. An Amir bin Sa'id qala Sa'du laqad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal khandaq hatta badat nawajizuhu. Kata Amir bin Sa'id ni, dia kata Sa'ad, dia kata dia tengok Nabi ketawa ataupun senyum sampai nampak gigi gerham masa perang Khandaq. Tengah perang Nabi nak perang tu, Nabi senyum, Nabi boleh ketawa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Baik. Pasal apa ni? Kaifa kana? Qala kana rajulun ma'hu tursun wa kana Sa'dun ramiyan wa kana rajulun yakul kadza wa kadza. Bitursi yughatti jabhatuhu fanaza'a lahu Sa'dun bisahmin falamma rafa'a ra'sahu ramahu falam yukhti'i hadhihi minhu ya'ni jabhatu wan qalaba ar-rajul wa shala bi rahlihi fadhahika an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu qala qultu min ayyi syai'in dhahika qala min fi'lihi bir-rajulin. Ni sebab Nabi senyum. Baik, kita bacalah sikit. Baik. Pasal apa Nabi ketawa sampai nampak gigi gerham? Kerana yang mana muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pasal apa, ada seorang lelaki-lelaki ni musuh lah kan, musuh ni kafir ni jahat kan, dia kacau orang Islam. Kalau ikut riwayat lain, dia kacau, dipukul orang Islam, ni jahat kafir ni. Dan dia datang dalam keadaan membawa perisai, baju perisai, pakai baju besi, pakai semualah, tutup kepala semualah. Nampak macam kukuh lah lelaki jahat ni, kafir ni. Maka Nabi SAW suruh Sa'ad pergi panah lelaki tu. Jadi tuan-tuan, Sa'ad ni bila nak panah lelaki-lelaki tu kan, pasal orang kata apa, dia pakai baju komplit, baju kan, pakai pula kepala tutup kan, tutup. Dia nak panah dahi tu. Dia nak panah dahi, tapi dia tutup semua. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka pada saat itulah Sa'ad ni power tak power tuan-tuan, dia boleh panah laki-laki tu kena kat dahi orang tu. Kena kat dahi orang tu. Orang tu jatuh. Jatuh apa, muslimin dan muslimat, disebut dalam hadis ni, dia kata, yalah masa tu Sa'ad kata kat lelaki tu,
Laki tu dia macam tunduk sikit kan. Dia tunduk. Kemudian masa dia angkat kepala tu. Ni strategik Sa'ad. Mana Sa'ad dia kata kat dia apa-apa, dia tunduk. Dia tunduk, lepas tu dia angkat kepala. Masa dia angkat kepala tu Sa'ad panah. Kena tepat dahi dia. Kena tepat dahi dia tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Lalu jatuh laki tu sampai terangkat kaki dia. Itu Nabi ketawa tengok tu. Nabi ketawa tengok muslimin dan muslimat. Nabi ketawa senyum pasal apa? Sebab melihat kehebatan Sa'ad yang memanah itu. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat. Baik, habis hadis tentang ketawa Rasulullah. Masuklah hadis tentang Rasulullah bergurau. Sikit ada tuan-tuan muslimin dan muslimat. Minta maaf masa sikit. Qala an Anas bin Malik qala inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dzal udhunain. Allahu akbar. Qala Mahmud qala Abu Usamah yakni yumazihuhu. Tu. Baik, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memanggilnya, wahai orang yang memiliki dua telinga. Tu dia. Rasulullah panggil Anas bin Malik, wahai orang yang memiliki dua telinga. Ya zal uzunain. Maksud Nabi bergurau. Semua orang ada dua telinga kan? Wahai orang ada dua telinga, mari sini. Betul lah tu. Sebab Nabi bergurau, gurau Nabi gurau yang betul. Nak kata Islam ni boleh bergurau. Tapi gurauan yang betul, tak berdusta, tak tipu, tak berlebih-lebihan. Imam Nawawi dah sebut perkara ni. Nak gurau boleh. Tapi yang lebih-lebih sangat, sampai melampau-lampau, ketawa, sampai gelak hati. Yang tu tak boleh. Sampai kita punya bergurau tak habis-habis. Sampai lupa hal-hal lain. Sampai lupa tentang orang Islam yang susah dan lain sebagainya. Itu dilarang. Maka Nabi tunjuk boleh bergurau. Tapi bergurau yang berpada-pada. Maka Nabi panggil sahabat ni dengan perkataan ya zal uzunain, wahai dua telinga mari sini. Ada juga ulama kata masuk di sini Nabi nak bayangkan sahabat Nabi ni dengar kata. Tu Nabi panggil itu orang dengar kata kan. Dia ni dua telinga dia clear. Gitulah dia dengar kata. Macam itulah. Baik. Hadis yang seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. 236. Hadis ini an Anas bin Malik qala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna hatta yaqula li akhi li saghirin ya Aba Umair ma fa'ala an-nughair. Qala Abu Isa. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ni panjanglah hadis ni. Ini tuan-tuan, hadis ni muslimin dan muslimat. Dia panjang. Hadis tu pendek tapi huraian dia panjang tuan-tuan. Masya-Allah. Apa maksudnya hadis ni? Kata Anas bin Malik, Rasulullah ni selalu bergaul dengan kami. Dengan budak-budak. Anas Malik budak kecil. Selalu bergaul dengan kami. Sehingga Nabi kata pada adik aku, yang masih kecil, lebih kecil pada aku dan adik aku ni. Nabi panggil dia, wahai Abu Umair. Apa yang dibuat oleh burung Nughair. Burung Nughair ni jenis burung yang kecil. Muslimin dan muslimat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini panjang huraian dia. Nabi bergurau, yang kita nak fokus Nabi bergurau dengan budak-budak kecil. Bayangkan tuan-tuan, hadis ni ringkas je. Nabi kata apa tadi? Ya Umair, ma fa'alan Nughair. Itu saja Nabi sebut. Kata Anas, Nabi datang bergaul dengan mereka, dok main-main kan. Nabi datang kan? Nabi datang pada mereka, Nabi bergurau kan. Ma fa'alan Nughair. Nabi kata begitu. Huraian hadis ni masya-Allah tuan-tuan. Imam Asy-Syafi'i baca hadis ini. Dengan hadis ini tuan-tuan, dia dapat keluarkan 100 faedah daripada hadis ini. Masa dia keluarkan faedah ni, dia tak tidur malam. Sepanjang malam daripada Isyak sampai subuh dia tak tidur. Sebab dia keluarkan 100 faedah daripada hadis ini. Ada ulama kata 60 faedah daripada hadis ini saja. Masya Allah. Nabi bergurau dengan budak-budak. Bayangkan 100 faedah. Ini kita kena ada khusus. Huraian hadis ni panjang sebenarnya. Baik, seterusnya. Hadis yang ke-237. Haddatsana Baik, minta maaf. Kita nak ringkas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qalu ya Rasulullah.
innaka tuda'ibuna. Qala inni la aqulu illa haqqan. Tu dia. Kata sahabat, ya Rasulullah, engkau bergurau dengan kami? Rasulullah kata, aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Nabi memang bergurau, tapi Nabi akan kata yang benar semata-mata. Tidak ada yang tipu, tidak ada reka-reka. Yang benar semata-mata, itu gurauan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya begitu. Baik. Hadis yang ke-238. An Anas bin Malik anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni hamiluka ala walidin naqatin. Faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqah. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa hal talidul ibla illa nuqu. Tu dia. Baik, seorang sahabat laki-laki ni datang jumpa Nabi, minta nak tumpang Nabi. Bila lelaki tu datang nak tumpang Nabi, naik unta sekali dengan Nabi, Nabi kata kat dia lah, aku bagi pada engkau menunggang seekor anak unta betina. Nabi kata gitu. Lelaki tu keheranan, dia kata, ya Rasulullah, apa boleh yang aku buat dengan seekor anak unta nak tunggang? Macam mana anak unta? Tu. Kata Nabi SAW, bukankah setiap unta dilahirkan sebagai anak unta? Itulah. Nabi nak gurau. Semua asalkan anak unta belaka. Itu gurauan Nabi. Walaupun unta sekarang tu dah tua, tapi asal dia anak unta. Itulah maksud Nabi SAW. Baik. Hadis yang ke-239. Anna rajulan min ahlil badiyah kana ismuhu Zahiran. Ada seorang sahabat Nabi ni, dia orang kampung jauh. Daripada Badiah, jauh. Kampung dia ni, pendalaman, dan namanya Zahiran. Zahir nama dia. Wa kana yuhdi ila Nabi SAW. Dia selalu datang bila jumpa Nabi, dia akan bagi hadiah ke Nabi SAW. Hadiyatan minal Badiah. Hadiah daripada kampung ni lah. Fayujahizuhun Nabi SAW idza arada an yakhruja. Tu dia. Jadi muslimin dan muslimat, bila saja sahabat ni nak balik ke kampung dia, maka Nabi akan balas balik. Maksudnya Nabi akan bagi balik balas balik hadiah lah, bagi makanan ke apa begitulah. Baik. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat, dikata sini, hadis ni panjang sikit tuan-tuan. Inna zahiran baniyatuna wa nahnu hadiruhu wa kana sallallahu yuhibbu wa kana rajulan damiman. Baik. Zahir ni sahabat Nabi yang duduk jauh. Duduk pendalaman, kampung dalam. Dan Zahir ni Nabi sangat sayang. Dan sebenarnya tuan-tuan muslimin dan muslimat, Zahir ni seorang yang tak berapa cantik lah. Maknanya rupanya hodoh. Tak berapa cantik. Tak handsome sangat lah. Baik. Jadi satu hari ni, fa'atahu Nabi SAW yauman wahuwa yabi'u mata'ahu wahtadanahu min khalfihi wawala yubsiruhu. Jadi satu hari ni, Zahir ni dia berniaga. Jaga barang-barang dagang dia. Tiba-tiba Nabi datang peluk dia dari belakang. Nabi peluk dia daripada belakang. Masya Allah. Bayangkan, sahabat Zahir ni tengah berniaga. Tiba-tiba Nabi datang kat belakang dia, Nabi peluk belakang dia. Bayangkan tuan-tuan, Nabi peluk dia. Masya Allah. Kalau kita lah, ya Allah, indahnya. Nabi peluk kita, subhanallah. Muslimin dan muslimat, bayangkan tu. Ni hebat lah. Jadi, Zahir ni tak tahu siapa yang peluk dia sebab di belakang dia. Kan? Bila saja peluk macam tu, muslimin dan muslimat, tak lama lepas tu, dia rasa terkejut lah. Dia kata, siapa yang peluk aku ni? Siapa yang peluk aku? Dia kata, lepaskan aku. Lepaskan aku. Terkejutlah Zahir ni. Orang peluk dah tiba-tiba dari belakang kan. Terkejut. Dia kata, siapa ni? Lepaskan aku. Begitu. Tapi bila dia toleh belakang, dia dapati yang memeluknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu, boleh tengok Nabi yang
peluk dia, dipeganglah pula Nabi, dipeluk pula Nabi, dipegang dada Nabi SAW. Tu. Kemudian Nabi bergurau. Nabi kata apa? Man yashtari hadzal 'abd. Tu dia. Nabi gurau pula, siapa nak beli lah, siapa nak beli hamba ni, laki-laki ni, hamba ni, siapa nak beli? Nabi gurau macam tu. Jadi Zahir kata, ya Rasulullah, idzan, wallahi tajiduni kasidan. Wahai Rasulullah, demi Allah, kalau macam itulah, kalau aku ni hamba, maka maknanya aku ni murahlah aku ni, ya Rasulullah. Tak lakulah, begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakin indallah lasta bikasidin, tapi engkau ni di sisi Allah tidak murah. Tu dia kata Nabi. Au qala anta indallah ghalin. Tu muslimin dan muslimat. Tapi di sisi Allah engkau ni bukan barang yang tak laku tau, kata Nabi. Tapi kalau di sisi Allah ni barang yang mahal di sisi Allah Taala. Masya-Allah. Nabi kata kat Zahir ni, barang yang mahal di sisi Allah. Hebatlah Zahir ni. Walaupun seorang yang duduk kampung pendalaman jauh dan muka tak cantik, tak handsome, hodoh lagi, tapi Nabi sayang dia pasal akhlak dia yang baik. Maka Nabi kata, Zahir ini di sisi Allah mahal. Masya Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat. Baik, hadis yang keseterusnya. Hadis yang keseterusnya. Hadis yang ke-240 lah ni, adalah sekali kot, no? Adalah lah. Okay. Anil Hasan. Qala anta ajuzan ila Nabi sallallahu atat ajuzan. Mana seorang perempuan tua, atat ajuzan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ad'u Allah an yudkhilanil jannah. Perempuan tua ni datang jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga. Tolong doakan aku masuk syurga. Faqala, Rasulullah bersabda, ya umma fulan, wahai makcik, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Dalam syurga ni tak masuk orang tua. Orang tua tak masuk syurga. Tu dia. Makcik ni punya kecewa, dia berpaling, fawallat tabaki, dia berpaling, dia pergi menangis-nangis dia. Sedih lah tuan-tuan. Nabi kata gitu, tak, orang tua tak masuk syurga. Sedih ha. Faqala akhbiruha annaha la tadkhuluha wa ya'juzun innallaha ta'ala yaqul inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Nabi kata pada sahabat, Nabi kata, pergi balik dekat makcik tadi, kata kat dia apa dia? Kata kat dia, tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. La tadkhuluha wa hiya ajuzun. Tidak akan masuk syurga dalam keadaan tua. Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, ayat yang 35 dan 37, yang bermaksud sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Maknanya jadi perawan belaka lah. Jadi muda belaka. Itu maksud Nabi gurauan. Nabi gurauan yang betul. Maknanya masuk syurga tu tak ada yang tua. Semua jadi muda belaka. Muslimin dan muslimat, itulah dia nikmat syurga. Masya Allah. Ada hadis riwayat Imam Ahmad kata, lingkungan ahli syurga nanti lebih kurang berumur, semua sebaya berumur 33 tahun. Itu umur yang terbaik lah kot. Kita dia. Muslimin dan muslimat di syurga nanti, kita pakat berumur 33 tahun. InsyaAllah mudah-mudahan kita bersyurga bersama Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, insyaAllah cukup sekali itu, minta maaf lah muslimin dan muslimat. Masa saya terlajak sikit dekat 40 minit. Masa ni beri presiden 20 minit je. Tapi terlajak 20 minit. Ini dalam program Genggam. Genggam bagi PAS kawasan Hulu Selangor, yang dianjurkan oleh urusan ulama PAS kawasan Hulu Selangor. Jadi minta maaf banyak muslimin dan muslimat. InsyaAllah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Wasiru ala barakatillah. Terima kasih pada urusan ulama PAS kawasan Hulu Selangor kerana menjemput saya untuk saya berikan sedikit sumbangan ataupun pembentangan dalam program Genggam ini, yang saya disuntuk
daripada hadis yang pertama sampai hadis yang akhir, dan kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.